Kami dari Kumpulan 3 ingin membentangkan sebuah dokumentari berkaitan kesedaran peranan masa depan kejuruteraan awam ke atas pembangunan masyarakat yang akan dibincangkan oleh Muhammad Nabil Farhan bin Muhammad Nasir, Muhammad Aiman bin Muhammad Nasir, Muhammad Azim bin Jamil, Muhammad Harik bin Ngadi dan Nazatul Syarina binti Nasaruddin. Okey, bersama saya Muhammad Nabil Farhan. Hari ini kita akan membincangkan tentang peranan-peranan kejuruteraan awam terhadap masyarakat. Tapi sebelum kita masuk ke topik tersebut dan mengupasnya lagi, kita mestilah tahu apa itu peranan kejuruteraan awam dan apa tugas-tugas kejuruteraan awam melakukan terhadap masyarakat, ekonomi dan negara. Kejuruteraan awam. Okey, kejuruteraan awam terbagi kepada banyak, iaitu ada kejuruteraan struktur, kejuruteraan hidrologi dan hidrolik, lalu lintas dan geoteknik dan lain-lain lagi. Okey. Bagi kejuruteraan awam, kejuruteraan awam merupakan perekaan pembinaan kerja-kerja awam seperti empangan, jambatan dan projek-projek infrastruktur yang lain. Ianya merupakan salah satu cabang kejuruteraan yang tertua, iaitu sejak masyarakat mula tinggal di penempatan yang tetap dan mula membentuk persekitaran mereka sesuai dengan kumpulan mereka. Antara projek-projek kejuruteraan awam zaman dahulu adalah jalan-jalan Empire Rome, tembok besar China dan kediaman tebing di Mesa West. Selain itu, kebanyakan tamadun awal membina monumen untuk pemerintah-pemerintah dan dewa-dewa mereka. Pada hari ini, kejuruteraan awam memerlukan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam tentang fizik, matematik, geologi dan hidrologi. Kita tidak boleh lupa kepada peranan geoteknik terhadap dalam negara kita, kerana kejuruteraan geoteknik amat penting dalam kejuruteraan awam, tetapi juga mempunyai aplikasi dalam bidang tentera, perhubungan, petroleum dan disiplin kejuruteraan lain yang berkaitan dengan pembinaan yang berlaku di permukaan atau di dalam tanah. Projek kejuruteraan geoteknik yang biasa bermula dengan kajian semula, keperluan projek untuk menentukan sifat bahan yang diperlukan, kemudian mengikuti penyiasatan tapak tanah, batuan, penganggihan kerosakan dan sifat batuan dasar dan di bawah kawasan yang menarik untuk menentukan sifat kejuruteraan mereka. Bagi kejuruteraan alam sekitar pula, kejuruteraan alam sekitar merupakan penggunaan ilmu sains dan kejuruteraan untuk membaki alam sekitar, iaitu untuk menyediakan air, udara dan tanah yang bersih untuk penghabitan manusia dan organisma lain serta pemulihan kawasan tercemar. Kejuruteraan alam sekitar melibatkan kawalan pencemaran air dan udara kita semula, penebusan buangan, isu kesihatan awam serta pengetahuan dalam undang-undang kejuruteraan alam sekitar. Kejuruteraan alam sekitar mengadakan kajian tentang pengurusan buangan untuk menilai kebahayaannya, menyediakan nasihat tentang perawatan dan pengurungan serta menentukan peraturan untuk mengelakkan kecelakaan. Bagi kejuruteraan hidrolik pula, kejuruteraan hidrolik sebagai subdisiplin dari kejuruteraan awam yang berkaitan dengan aliran dan penyampaian cecair, terutamanya air dan gumpahan. Salah satu ciri sistem ini adalah menggunakan graviti secara meluas sebagai kekuatan motif untuk menyebabkan pergerakan cecair. Bidang kejuruteraan awam ini sangat berkaitan dengan reka bentuk jambatan, empangan, saluran, terusan dan tanggul dan untuk kebersihan dan kejuruteraan alam sekitar. Kejuruteraan hidrolik sebenarnya mengembangkan reka bentuk konseptual untuk pelbagai ciri yang berinteraksi dengan air seperti jalan limpahan dan kerja-kerja penyaluran empangan, gorong-gorong untuk lembu raya, terusan dan struktur yang berkaitan untuk projek pengairan dan kepunahan air, penyejuk untuk loji jana kuasa terma. Bagi hidrologi pula, hidrologi merupakan kajian pergerakan, taburan dan kualiti air di bumi. Bidang ini memberi perhatian khusus kepada fenomena seperti kitab air dan sumber air. Meteorologi dan oseanografi tidak termasuk dalam hidrologi kerana hidrologi merupakan kajian air secara menyeluruh. Ilmu hidrologi digunakan untuk kejuruteraan alam sekitar, perancangan dan pengembalan dasar dan polisi. Yang paling penting dalam kejuruteraan awam ialah kejuruteraan struktur, di mana
kejuruteraan struktur adalah subdisiplin dari kejuruteraan awam, di mana kejuruteraan struktur dilatih untuk merancang tulang dan otot yang membentuk struktur buatan manusia. Juruteraan struktur perlu memahami dan mengira kestabilan, kekuatan dan juga ketegangan dan gempa struktur binaan untuk bangunan dan struktur bukan binaan. Mereka juga dapat terlibat dalam reka bentuk mesin, peralatan perubatan dan kenderaan di mana integriti struktur mempengaruhi fungsi dan keselamatan. Yang terakhir, iaitu kejuruteraan jalan raya dan lalu lintas. Kejuruteraan lebuh raya ialah kajian tentang proses reka bentuk dan pembinaan lebuh raya serta jalan yang lebih lengkap dan selamat. Bidang ini yang berasal dari disiplin kejuruteraan awam yang menjadi penting pada abad ke-20 dengan piawai kejuruteraan lebuh raya sentiasa diperbaik. Selain itu, daripada reka bentuk bersimpangan atau persilangan, kebanyakan negara maju membuatnya rekaan lebuh raya yang meluas. Sekian, sudah habis kita dalam sesi ini. Selepas ini anda akan bertemu dengan rakan-rakan saya yang lain yang akan membahaskan lebih lanjut mengenai tajuk kita, iaitu peranan-peranan kejuruteraan awam terhadap masyarakat. Sekian, terima kasih. Konsep-konsep kejuruteraan ni telah wujud daripada zaman kuno dulu. Masa tu manusia tengah rancang penemuan-penemuan asas seperti roda, takal dan tuas. Setiap penemuan yang ada ni selaras dengan definisi-definisi moden mengenai kejuruteraan yang mengeksploitasi prinsip mekanik asas untuk berkembang daripada satu objek kepada alat yang berguna untuk manusia. Antara struktur ataupun bukti telah wujudnya kejuruteraan pada zaman kuno dulu antaranya bangunan-bangunan seperti piramid di Mesir, Colosseum di Rom, Itali dan tembok besar China di China. Zaman Mesir Purba ni merujuk kepada kebudayaan di hulu lembah Nil yang menganjur dari ke selatan sehingga Jebel Barka Napata, ke utaraannya sehingga ke Laut Mediterranean. Walaupun mempunyai saiz yang berbeza sejarahnya sekitar 3200 sebelum Masihi sehingga 332 selepas Masihi, dengan sejarah penaklukan oleh Alexander the Great. Antara bukti yang menunjukkan bahawa sistem kejuruteraan ni telah wujud pada zaman lampau antaranya di Mesir Purba. Semasa pembinaan The Great Pyramid, mengikut kiraan, paksi utara selatan piramid ni berada dalam sekitar 0.15 darjah daripada paksi sebenar utara selatan. Lihat bagaimana telitinya dan tepatnya ukuran mereka sehingga paksi piramid ini boleh bersekedudukan dengan paksi utara selatan yang sebenar. Pada masa itu juga tidak mempunyai sistem algoritma dan perkiraan-perkiraan yang kompleks seperti kita gunakan pada masa sekarang. Jadi para saintis dan penyelidik sangat-sangat tertanya-tanya apakah metod yang digunakan oleh orang-orang pada zaman Mesir Purba untuk selarikan kedudukan piramid itu pada paksi utara selatan ataupun berdasarkan kedudukan matahari dan bintang yang seperti mereka gunakan pada masa lampau. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aiman bin Muhammad Nasir. Nama butik saya adalah CF19028. Kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang apa itu tugas dan juga peranan kejuruteraan awam terhadap masyarakat. Umum mengetahui bahawa kejuruteraan awam merupakan bidang kerjaya profesional yang sangat meluas dan mampu memberi impak dalam membantu meningkatkan kualiti hidup sesebuah masyarakat serta membantu dalam memudahkan urusan seharian manusia. Untuk pengetahuan semua, kejuruteraan awam adalah seseorang yang bertanggungjawab dalam merancang dan mengawasi setiap pembandaran yang dilakukan sama ada sebelum, semasa dan selepas perancangan pembandaran itu dilakukan demi kesejahteraan, kemodenan sesebuah masyarakat serta dalam usaha melindungi alam sekitar. Bangunan awam, jalan raya, jalan kereta api, lapangan terbang, jabatan, pelabuhan, pengairan, loji kuasa dan juga sistem air dan pembentung merupakan antara contoh infrastruktur yang memberi impak yang besar dalam memodernisasikan sesebuah negara
dan membantu dalam menjalani kehidupan seharian manusia. Berdasarkan apa yang kita terangkan tadi, kita dapat simpulkan bahawa skop bidang kejuruteraan awam ini sangat meluas dalam membantu kehidupan sesebuah masyarakat. Antara peranan lain, kejuruteraan awam terhadap masyarakat adalah mereka bertindak sebagai medium penghubung antara masyarakat dan dunia luar demi menjalani urusan seharian di samping mendapatkan bahan keperluan asas untuk kehidupan seharian mereka. Yang kedua, memastikan masyarakat berada dalam keadaan selesa, selamat, dilindungi daripada ancaman luar seperti ancaman binatang buas, kes jenayah, keadaan cuaca dan juga mampu menjamankan privasi yang terjamin. Yang seterusnya, memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat bagi mengurangkan keadaan pengangguran di samping meningkatkan lagi kualiti hidup sesebuah masyarakat. Oleh hal yang demikian, masyarakat diharap mampu memupuk kesedaran bahawa pentingnya peranan yang digalas oleh seseorang yang digelar jurutera awam, dan diharapkan juga video ini mampu menggalakkan masyarakat untuk menceburi bidang ini bagi melahirkan seseorang jurutera yang bijak, kreatif serta banyak memberi sumbangan kepada masyarakat pada masa yang akan datang dan demi untuk pembangunan negara. Sekian, terima kasih. Berikut adalah rakaman temu ramah yang dilakukan secara atas talian bagi mendapatkan pandangan masyarakat mengenai peranan kejuruteraan awam ke atas pembangunan masyarakat. Saya rasa peranan sebagai guru terhadap masyarakat ialah dapat memudahkan masyarakat untuk menjalani kehidupan harian mereka. Contohnya kalau mereka membina LRT, so masyarakat boleh gunakan untuk transportasi mereka untuk pergi ke kerja ataupun kedai. Untuk ekonomi, contohnya perhotelan. Kami boleh guna banyak resort ataupun hotel ataupun chalet untuk tujuan pelancongan, dan pada masa sama dapat membantu ekonomi supaya ekonomi negara kita meningkat. Pada pendapat saya, kejuruteraan awam memberi banyak impak yang bagus terhadap sektor ekonomi. Contohnya, kita tengok pada sektor pelancongan. Dengan terwujudnya tempat-tempat seperti Desaru, ekonomi Malaysia menjadi lebih pesat. Selain itu, ia juga meningkatkan daya infrastruktur di Malaysia. Contohnya, wujudnya trek kereta api, bangunan-bangunan seperti Menara KLCC, selain itu jalan-jalan raya ataupun lebuh raya. Itu saja. Assalamualaikum, saya Muhammad Azim akan menerangkan tentang risiko dalam kejuruteraan awam. Terdapat 5 risiko, antaranya ialah risiko kemalangan bahaya, risiko dari segi fizikal, kimia, biologi dan risiko dari segi ekonomi, psikologi dan organisasi. Risiko kemalangan bahaya. Kemalangan bahaya yang terjadi apabila seseorang tergelincir atau terjatuh dari kedudukan atau tempat yang tinggi. Selain itu, ianya terjadi apabila sesuatu objek terjatuh dan menimpa diri seseorang sehingga boleh menyebabkan kecederaan atau kematian. Risiko dari segi fizikal pula. Hal ini terjadi apabila kita sering terdedah dengan faktor persekitaran yang sangat panas atau sangat sejuk. Ini juga berpunca daripada tekanan udara yang semakin meningkat dan berkurang sehingga boleh menyebabkan diri terhidrat serta pitam. Seterusnya, risiko dari segi kimia. Risiko ini dapat dilihat apabila seseorang sering terkena atau terhidur debu asbestos atau habuk simen secara berterusan. Ianya boleh mengakibatkan kesan berpanjangan terhadap kesihatan. Risiko dari segi biologi. Pada kebiasaannya, hal ini kurang terjadi di tapak bina, melainkan jika seseorang itu sering bergaul dengan rakan-rakan yang mempunyai penyakit berjangkit. Ini membolehkan penyakit merebak kepada seseorang yang sihat. Akhir sekali, risiko dari segi ergonomik, psikososial dan organisasi. Risiko seperti ini biasanya berpunca dari postur kerja. Contohnya, sebagai seorang pemandu lori yang terpaksa memandu secara berpanjangan untuk mengejar trip. Kejadian ini akan mengakibatkan kemalangan kepada pemandu dan juga pengguna jalan raya yang lain. Itu saja yang dapat saya ulaskan tentang risiko dalam kejuruteraan awam. Sedikit sebanyak dari saya, selamat maju jaya. Dapat banyak peluang menjadi jurutera awam ataupun civil engineer. Yang pertama, mempunyai gaji yang tinggi kerana jurutera awam adalah antara pekerjaan dengan gaji yang tertinggi di dunia. Kerjaan ini secara konsisten
memberikan pendapatan yang tinggi hampir di mana saja kita diperlukan. Yang kedua, mempunyai kelebihan untuk menggunakan kreativiti kita semasa menggunakan projek. Kerana menjadi jurutera awam bermaksud gaji dibayar untuk mencipta dan berinovasi setiap hari. Masa bekerja, jurutera awam harus menyelesaikan projek. Sebagai projek tanpa mengira bidang kepakaran atau pendidikan, sama ada dalam bidang fizik atau pembinaan. Yang ketiga, bekerja dalam pelbagai bidang dalam kejuruteraan awam. Sekiranya kita memiliki satu ijazah kejuruteraan tertentu, itu tidak makna kita tidak boleh berpindah dan bekerja dalam bidang yang sama sekali berbeza. Pengurusan kejuruteraan boleh bekerja di mana sahaja tanpa beza bidang pengajarnya. Contoh bidang yang kita boleh bekerja ialah kejuruteraan persekaran, kejuruteraan geoteknik, kejuruteraan struktur, kejuruteraan nebulizer, kejuruteraan sumber air, kejuruteraan pantai, ukur tanah, kejuruteraan pengasukan dan kejuruteraan pembinaan. Yang terakhir, penghormatan sebagai jurutera awam. Menjadi jurutera bermaksud kita mendapat banyak penghormatan hanya kerana memiliki gelaran iaitu IR, iaitu Professional Engineer atau Professional Jurutera. Setiap kali kita beritahu kita adalah jurutera, mereka atau rakan kita akan percaya kita boleh menyelesaikan tugas projek itu.